Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu pada hari ini berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Sebelum kami menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan topik ini, saya akan membacakan isi kandungan yang terdapat di dalam topik ini. Isi kandungan pertama iaitu berkaitan dengan fakta. Isi kandungan kedua berkaitan dengan konsep atau idea. Isi kandungan ketiga berkaitan dengan nilai. Isi kandungan yang keempat berkaitan dengan teori atau hukum. Dan isi kandungan yang terakhir iaitu rumusan. Untuk isi kandungan pertama iaitu berkaitan dengan fakta. Secara umumnya, definisi keganasan rumah tangga ini merupakan suatu tingkah laku ganas terhadap pasangan yang meliputi penderaan yang memberi kesan sama ada dari segi psikologi, seksual maupun fizikal. Penderaan domestik pula merupakan perlakuan ganas yang tercetus apabila individu itu menyalahgunakan kuasa dominan yang dimilikinya dengan mencederakan orang lain di dalam keadaan domestik. Sebagai contoh, di dalam sesebuah perkahwinan. Okey, dari segi perspektif psikologi pula, kanak-kanak yang terlibat di dalam masalah keganasan rumah tangga ini akan membentuk personaliti yang berbeza daripada kanak-kanak normal yang lain. Hal ini kerana mereka akan sering menunjukkan personaliti yang muram, tertekan, takut dan juga sentiasa bertindak agresif. Okey, seterusnya fakta, kelemahan dan juga kekuatan bagi isu ini. Untuk fakta, keganasan rumah tangga juga boleh melibatkan keganasan terhadap kanak-kanak, ibu bapa ataupun orang tua. Okey, bagi kekuatan fakta, keganasan rumah tangga sebenarnya berpotensi memberi kesan kepada seluruh ahli di dalam rumah yang sama kerana apabila suatu keganasan rumah tangga berlaku, ia akan menyebarkan aura negatif kepada semua ahli yang berada di dalam rumah itu. Okey, yang last sekali iaitu berkaitan dengan kelemahan fakta. Kelemahan fakta, isu ini sebenarnya memberi kesan psikologi dan trauma yang mendalam pada mereka yang terlibat. Sebagai contoh, golongan yang terlibat seperti golongan wanita, golongan orang tua maupun golongan kanak-kanak. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat, keganasan rumah tangga adalah salah satu perlibatan negatif daripada pihak suami dalam sesuatu keluarga secara sengaja atau tindakan yang cuba meletakkan mangsa dalam situasi ketakutan. Seterusnya, keganasan rumah tangga adalah tingkah laku yang ganas serta kasar dan memaksa salah satu pasangan dengan tujuan untuk meraih atau menggekalkan kuasa ke atas pasangan intimnya. Keganasan rumah tangga adalah perkara biasa, berulang dan rawa. Ini telah dijalankan secara fizikal, sosial, emosi, seksual, monetari dan emosi. Dalam masyarakat, struktur institusi dan keluarga yang mempunyai ketidakseimbangan kuasa antara lelaki dan wanita telah menjadikan wujudnya diskriminasi terhadap harga diri seseorang wanita. Mereka juga ketinggalan besar kerana keberanian mereka. Pada akhirnya, ini membawa kepada keganasan rumah tangga. Keadaan rumah tangga diterokai dalam pelbagai cara. Faktor jantina, ciri-ciri wanita pasif, dan perubahan fikiran atau perubahan kognitif. Faktor jantina adalah faktor utama di sebalik situasi rumah tangga. Dari sudut masyarakat, pendera menyalahgunakan pendidikan yang tidak menyenangkan dan penghinaan ibu bapa mereka yang memberi kesan negatif kepada perkahwinan. Di samping itu, acara domestik umumnya ciri-ciri wanita pasif. Wanita juga selesa, tunduk, sewenang-wenangnya, mudah tertekan dan halus dari sudut pandangan doktor. Wanita yang pasif ini lebih cenderung memaafkan orang yang telah melakukan keganasan ke atas mereka. Tambahan pula, perubahan dalam fikiran atau kemerosotan kognitif pada wanita adalah sebab ketiga yang diketengahkan. Minda mudah terjejas dan dilatih untuk melakukan apa sahaja dari sudut psikologi apabila seseorang bercakap dengannya. Mereka sentiasa bersikap negatif dan terus kritikal terhadap situasi hidup mereka. Kebanyakan wanita yang trauma dan akan menafikan bahawa mereka ialah mangsa keganasan rumah tangga dan mereka tidak lagi melihat kekerasan yang dilakukan ke atasnya sebagai satu kesalahan dan jenayah. Nilai kesedaran terhadap tanggungjawab dalam alam rumah tangga adalah amat penting dalam meningkatkan
Keharmonian rumah tangga. Menurut definisi Kamus Bahasa Melayu dan Pustaka, tanggungjawab adalah kewajipan yang dipikul oleh seorang individu dan segala yang wajib ditanggung olehnya. Kesedaran akan tanggungjawab dalam memberi perlindungan dan kasih sayang terhadap satu sama lain akan mengelakkan berlakunya keganasan rumah tangga. Nilai seterusnya ialah pemikiran yang rasional. Pemikiran rasional akan melahirkan pasangan suami isteri yang mampu menyelesaikan masalah dengan berbincang secara baik dan tenang. Tidak dapat dinafikan bahawa tindakan seseorang akan menjangkaui segala fikiran apabila berasa marah dan ego. Nilai ini dapat mengelakkan berlakunya kekerasan antara suami isteri kerana tindakan yang diambil akan mendahulukan akal fikiran yang rasional berbanding emosi dan perasaan marah. Selain itu, nilai hormat menghormati antara suami isteri merupakan kunci utama kebahagiaan rumah tangga. Nilai ini sukar dicapai apabila suami isteri mempunyai perbezaan pendapat, personaliti dan pengalaman hidup. Oleh itu, nilai ini wajib diamalkan bagi mengelakkan berlakunya kekerasan antara suami isteri dan keganasan rumah tangga dapat dikurangkan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurkis Nana Suhabiti Asmawi dan saya hari ini diberi tanggungjawab untuk membentangkan hal berkaitan dengan teori atau hukum yang berkaitan dengan isu keganasan rumah tangga. Yang pertama, keganasan rumah tangga. Terdapat undang-undang keganasan rumah tangga yang akan membantu melindungi dan membela nasib mereka yang telah terlibat di dalam keganasan rumah tangga. Hal ini mangsa-mangsa yang terlibat sedikit sebanyak mempunyai keyakinan untuk membuat aduan sekiranya mereka adalah mangsa. Yang kedua, Akta Keganasan Rumah Tangga atau dikenali sebagai AKRT mensabitkan jenayah keganasan rumah tangga, melindungi hak dan keselamatan mangsa. Ini akan memastikan keselamatan mangsa terjamin. Yang ketiga, Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO. Peranannya ialah meminta meluluskan rang undang-undang kementerian pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat kepada kerajaan bagi meningkatkan perlindungan bagi mangsa. Hal seperti yang kita ketahui, kebanyakan daripada mereka mangsa ini adalah wanita, adalah mangsa yang lemah. Jadi Pertubuhan Pertolongan Wanita hendak mengangkat isu ini bagi menyelesaikan masalah ini serba sedikit. Yang keempat, konvensyen berkaitan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita sedang ditubuhkan dan dikuatkuasakan. Berjaya mentakrifkan diskriminasi terhadap wanita dan menjelaskan keseriusan negara untuk melaksanakan langkah-langkah yang mampu menuju ke arah menghapuskan diskriminasi dan memastikan kesamarataan gender. Tidak kisah sama ada lelaki ataupun wanita. Yang seterusnya saya pergi kepada kesimpulan. Kesimpulannya, masalah keganasan rumah tangga adalah satu masalah yang serius dalam sesebuah institusi kekeluargaan dan perlu diatasi dengan kadar segera. Antara cadangan untuk mengatasi isu keganasan rumah tangga ini ialah yang pertama, mengikuti khidmat kaunseling, memberi pendedahan terhadap pasangan yang bakal berkahwin tentang kewajipan dan dasar-dasar sesuatu perkahwinan biar fikiran mereka lebih terbuka dan berhati-hati bersedia dengan segala kemungkinan yang akan berlaku selepas perkahwinan berlangsung. Yang kedua, mempertingkatkan lagi tindakan undang-undang. Walaupun undang-undang berkaitan dengan keganasan rumah tangga telah ada, masih ramai yang memandang ringan terhadap hukuman yang bakal mereka terima. Jadi mereka lebih berani untuk melakukan jenayah itu. Pihak bertanggungjawab perlulah memperketatkan lagi Akta Keganasan Rumah Tangga yang sedia ada, seperti menambah tempoh masa pesalah di penjara berserta meningkatkan lagi bayaran denda yang dikenakan supaya mereka ini boleh sedar dan takut untuk melakukan jenayah tersebut. Sekian, terima kasih.